Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia Banadi, salam JPN Melaka Bitara, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada sesi petang ini. Saya Encik Malik Abdullah bin Adnan, merupakan salah seorang daripada pegawai di USTP PPD Alor Gajah yang baru saja dilantik. Bersama saya petang ni adalah Cik Kamarul dan juga seorang lagi Puan Faiza. Beliau masih berada di PKG Masjid Tanah, sedang menguruskan renovation di kat sana. Jadi untuk petang ni rakan-rakan tidak ada orang kata perkara yang terlalu berat. Kita cuma nak berkongsi beberapa perkara dengan anda dan kita nak dapatkan, yang paling penting ialah nak dapatkan maklumat daripada tinjauan yang bakal kami jalankan sebentar lagi. Kerana maklumat itu sangat penting bagi kami untuk kita rancang bimbingan dan juga mungkin juga bengkel-bengkel yang akan datang yang akan membantu tuan-puan untuk menambah baik lagi pemerkasaan pendidikan digital murid bagi sekolah anda. Baik, untuk makluman, saya, Cikgu Kamarul dan Cikgu Faizah di bawah kluster pendidikan digital, Cikgu. Jadi di bawah kluster pendidikan digital ni kita memfokuskan kepada beberapa perkara. Pertama ialah pemerkasaan pendidikan digital ni. Kemudian kita juga fokuskan kepada pelantar pembelajaran, dan juga akhir sekali ialah untuk bahagian robotik yang sekini kita ada lebih kurang 200 set di PKG Masjid Tanah. Okey, tapi sebelum kita mula, suka saya ingatkan tentang perkara ini. Kita diberi amanah oleh Tuan Haji Ghazali untuk memaklumkan kepada semua berkaitan dengan hashtag terbaru JPN Melaka, iaitu JPN Melaka Bitara. Jadi diharap rakan-rakan dapat memastikan yang anda memahami berkaitan dengan JPN Melaka Bitara ini. Dia merupakan akronim seperti mana yang kita tunjukkan di dalam slide sekarang. Jadi saya akan berhenti sekejap untuk tuan-tuan hadam dan baca berkenaan dengan Bitara ni untuk seminit. Sementara saya uruskan kemasukan peserta-peserta baru. Sebenarnya bagi rakan-rakan yang masuk menggunakan email peribadi, memang tidak akan dapat masuklah. Kita hanya hadkan kepada email delima sahaja. Okey. Baik. Untuk makluman semua, bagi kami di USTP Alor Gajah, ini adalah susun atur jawatan kuasanya. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, saya, Puan Faizah dan Cik Kamarul merupakan di bawah kluster pendidikan digital, di mana manakala Cik Rizal dan Cik Izwan pula di bawah kluster TVPSS dan Nilam. Baik, jadi untuk petang ini kita tidak akan membincangkan berkaitan dengan TVPSS. Kita hanya akan fokuskan kepada bahagian kluster pendidikan digital tadi. Jadi perkara pertama yang saya nak sharekan dengan rakan-rakan ialah berkenaan dengan data login delima. Okay. So ini adalah dashboard. Kalau biasanya saya yakin ada beberapa sekolah yang hadapi masalah untuk log masuk, ataupun dia orang boleh log masuk ke akaun delima masing-masing, tapi paparan pada dashboard delima yang sekarang ni ada masalah disebabkan oleh maklumat sekarang ni sedang dikemaskini oleh pihak BSTP. Jadi kita hanya perlu menunggulah. Namun begitu, kita telah pun sediakan satu laman khusus di mana rakan-rakan boleh terus pergi ke laman tersebut dan melihat data yang terkini yang kami cerakinkan daripada maklumat yang kami dapat melalui Google Admin. Bermakna maklumat yang kami tunjukkan sekarang ini adalah maklumat yang paling latest lah, berdasarkan kepada senarai APDM dan juga senarai guru yang kami terima untuk daerah Alor Gajah. Jadi adalah menjadi harapan kami rakan-rakan boleh semak dan gunakan dashboard ini, kerana
dekat sini ada dipaparkan, ada satu pilihan di sini, contohnya kita boleh lihat berapa ramai pengguna kita yang masuk pada bulan tertentu. Contohnya pada bulan 7 ini kita dapat lihat, ni data ni saya baru lepas update pada hari ini ya, untuk tujuan bimbingan kita pada petang ni. Jadi dekat sini kita dapat lihat seramai 2,903 orang murid yang telah gunakan akaun. Jadi kita boleh tengok secara detail sekolah mana dan sebagainya. Cikgu boleh buka di sini dan cikgu boleh lihat data untuk sekolah cikgu. Sebab ada antara pengetua dan juga guru besar yang inginkan maklumat ini, jadi kita cuba binakan untuk kemudahan cikgu. Jadi cikgu boleh gunakan khusus untuk tunjukkan pada pengetua tentang berapa banyak yang aktif, boleh tunjukkan pada pentadbir semua berapa ramai pengguna kita yang aktif pada bulan 6 contohnya, pada bulan lepas, pada bulan semasa dan sebagainya. Dan kita akan cuba kemaskini maklumat ini sekerap mana yang mungkin. Jika adanya perubahan, contohnya cikgu buka maklumat ini dan cikgu lihat ada maklumat yang salah, ataupun mungkin guru tadi telah berpindah, atau mungkin guru tadi telah meninggal dunia atau bersara. Jadi maklumat-maklumat itu cikgu boleh salurkan pada saya atau Encik Kamarul untuk kita kemaskini terus pada dashboard. Malah lepas ini laporan bulanan yang Cikgu Kamarul biasanya akan kongsikan, kita akan base kepada laporan ini. Jadi maklumat-maklumat itu sangat penting supaya kami boleh berikan laporan yang paling tepatlah. Baik, selain daripada itu, ada beberapa perkara atau isu yang saya ingin utarakan di sini yang saya nak maklumkan pada semua. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, kita akan dapat lihat ada beberapa akaun makmal yang belum login. Ada rakan-rakan yang bertanya, wajib ke kita onkan atau hidupkan ID yang belum login ini atau ID makmal ni? Okey, ID makmal ni memang wajib untuk cikgu hidupkan, untuk cikgu aktifkan sebab hanya sekolah yang menerima laptop sewaan untuk murid fasa 1 dan fasa 2 saja yang menerima ID tersebut. Jadi jika cikgu tak aktifkan ID, bermakna cikgu tak gunakan laptop. Sekurang-kurangnya cikgu cubalah aktifkan ID tersebut supaya dia bukan dalam mode never login. Bila dia dalam mode begitu, ada berkemungkinan nanti Kang, bila pihak tertentu, ialah kita pun buat sewaan ni bukan kita gunakan dana lain ni datang daripada dana kerajaan juga. Sekiranya mereka lihat benda tu tidak aktif atau mereka tidak dapat track, sudah tentulah mereka akan buat datang dan memantau di pihak sekolah. Berbeza dengan kami hanya berikan bimbingan. Okay, kita tidak fokuskan pada pemantauan cikgu. Kami hanya boleh menasihatkan cikgu tentang apa yang cikgu boleh buat dengan ID tersebut. Tapi kalau pihak-pihak lain yang datang memantau, penatlah kita nak menjawab. Begitu juga dengan akaun guru. Cikgu kena faham, akaun guru ada tambahan yang lain dalam sekolah. Selain daripada guru-guru yang masuk ataupun guru-guru yang ada di sekolah, kita juga ada temporary ID. Temporary ID tadi di tagging sebagai ID guru. Jadi sebaik-baiknya jika ada antara admin yang belum lagi aktifkan temporary ID tersebut, masing-masing setiap sekolah, saya tak salah saya dapat 5, jadi cikgu aktifkanlah. Setidak-tidaknya bila dah aktif, dia boleh mengelakkan daripada akaun tadi kena suspend. Begitu juga dengan akaun murid, akaun murid tahun 1 misalnya, atau murid yang belum pernah login lagi. Sebelum cikgu jumpa masalah akaun tu tadi kena suspend, di mana kami dekat USTP tidak dapat membantu langsung tentang perkara tu, saya sarankan cikgu cubalah login, dapatkan ID tersebut, cikgu reset password dia dan cikgu login untuk kali pertama sahaja. Kemudian cikgu buang. Itulah yang biasanya saya buat. Kalau sekolah yang kecil, biasanya tak jadi masalah. Benda-benda macam tu kita boleh buat dalam masa sehari, insya-Allah boleh siap. Kalau sekolah yang besar dan ada ramai pengguna, saya faham memang akan ambil masa. Cikgu juga ada banyak perkara-perkara yang cikgu nak selesaikan. Saya dulu pun datangnya dari sekolah cikgu. Saya dulu daripada sekolah Teruk Rembang. Jadi kalau cikgu mempunyai masalah itu, cikgu boleh buat secara sedikit-sedikit. Tak perlu sederap terus semua nak diaktifkan. Ataupun cikgu boleh minta bantuan daripada anak-anak murid cikgu, bawa mereka masuk ke dalam makmal komputer dan gunakan kemahiran mereka untuk mengaktifkan profil. Jadi cikgu setidaknya dah dapat membuat 2 perkara dalam satu. Selain daripada cikgu aktifkan ID, cikgu juga dapat
membudayakan dan menggunakan ID tersebut bersama dengan anak-anak. Okey. Itu antara perkara-perkara yang cikgu boleh buat lah. Okey. Dan ada juga antaranya mungkin baru dapat ID seperti lantikan baru, ada saya dipahamkan nanti cikgu boleh semak data untuk sekolah masing-masing. Kalau ada maklumat, contohnya ada guru tadi, guru ganti tapi diberikan juga ID delima, cikgu boleh maklumkan pada kami sekiranya beliau dah tamat perkhidmatan di sekolah tersebut, cikgu boleh maklumkan untuk kami buang ataupun keluarkan daripada data cikgu supaya dia lebih clean lah. Maksudnya mungkin cikgu tu satu je menyebabkan sekolah cikgu tak dapat 100%. Jadi cikgu boleh maklumkan kepada kami, kita akan keluarkan daripada data tu serta-merta supaya cikgu punya maklumat login tu lengkap. Okey, itu dah antara perkara yang kami boleh bantulah berkaitan dengan ID delima ni. Yang lain-lain ni cikgu boleh lihat, maklumat-maklumat lain ni pun ada di sini untuk membantu cikgu. Jadi sebelum saya teruskan, saya juga ingin menyampaikan ucapan tahniah kepada rakan-rakan di sekolah menengah Gafar Baba di atas anugerah yang telah diterima lah tempoh hari, tak salah saya, tentang pendidikan digital ni juga. Jadi tahniah lah. Jadi begitu juga pada sekolah-sekolah yang tersenarai di bawah tagging cemerlang ini, di mana anda semua telah pun dapat mencapai 100% login. Jadi tahniah pada semua sekolah-sekolah ini. Dan rakan-rakan jangan berhenti di sini saja, insya-Allah. Sebab selepas ini kita punya fokus bukan semata-mata login tapi kepada penggunaan. Itulah sebabnya kita buat libat urus ataupun bimbingan kita pada petang ini untuk mendapatkan maklumat supaya kita boleh bantu pihak sekolah untuk merancang bimbingan-bimbingan yang seterusnya, untuk kita bantu cikgu menjalankan pemeriksaan pendidikan digital di sekolah. Jadi rakan-rakan yang telah mencapai ni, alhamdulillah, tahniah. Kalau bagi mereka yang belum lagi berada di tahap baik, contohnya yang ini biasanya 85% ke atas dan bahagian ini sederhana ialah yang 85% ke bawah. Jadi rakan-rakan boleh semak maklumat ini nanti. Saya akan sharekan, malah rakan-rakan boleh lihat di dalam kluster laman kluster pendidikan. Jadi rakan-rakan boleh lihat di bawah pelantar pelajaran nanti, di bawah status login ID delima, dan klik saja dashboard login dan penggunaan ID delima. Semua maklumat ni kami telah sampaikan khusus untuk cikgu gunakan di sekolah. Dan selepas ini saya ulang, laporan bulanan pun kita akan berpandukan pada data ini, kerana data ni kita boleh update ikut kepada keadaan yang semasa. Jadi kami akan dapat maklumat yang serta-merta lah. Contoh kalau esok kata kami nak sampaikan laporan, kami akan boleh buat dalam tempoh masa sejam sebelum keluar laporan tersebut. Okey. Jadi itu antara kelebihannya lah bila kita dah dapat binakan data. So kalau rakan-rakan berada dalam Telegram group sekarang ini, saya akan bagikanlah tautan untuk kluster, jadi cikgu boleh pergi ke sana untuk lihat paparan tersebut. Selain daripada itu, ada banyak lagi perkara-perkara yang boleh diteroka di situ untuk mendapat bantuan bagi cikgu-cikgu nak jalankan apa-apa program lah. Baik. Sementara kita di sini, tujuan kita petang ni adalah berkaitan dengan ini, program pemerkasaan pendidikan digital murid, di mana kita dapat lihat di sini ada pertandingan-pertandingan yang telah disediakan di peringkat kebangsaan. Memang pertandingan ni setiap tahun ni cikgu wajib akan ada. Jadi kita digalakkan di peringkat ASTP untuk memberikan bimbingan dan juga menggalakkan rakan-rakan menyertai semua pertandingan-pertandingan ini. Jadi tidaklah kata wajib nak masuk semua. Tapi kalau boleh kami nak menggalakkan lebih ramai lagi untuk masuk. Contohnya tempoh hari berkenaan dengan DST tak ramai yang menyertai. Mungkin sebab kurang maklumat ke, mungkin sebab tidak dapat bimbingan ke. Jadi hari ini kita akan ada sesi untuk mengisi borang yang saya akan terangkan sekejap lagi. Jadi rakan-rakan boleh berikan ataupun menjawab soalan tu dengan sebaiknya untuk kami faham apa masalah yang ada di sekolah. Okey. Baik, seperti yang kita dapat lihat di sini dekat skrin sekarang, kita ada yang sedang berjalan ni, ada beberapa pertandingan. Satu akan habis dalam tempoh masa terdekat ni.
Okey, ada yang untuk sekolah menengah saja, ada yang boleh dua-dua sekali, sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi dalam borang nanti, sekiranya pertandingan tu bukan dalam kategori sekolah rendah, cikgu pilih tidak ajalah. Okey. Baik, antara yang menjadi tumpuan biasanya ialah Minecraft, drone, video kreatif, Android dan iOS app lah. Ini biasanya tiap-tiap tahun akan diberikan tumpuan yang lebih sebab dia banyak melibatkan murid dalam pertandingan dia dan dia melibatkan banyak kemahiran. Macam yang lain-lain ni, contoh digital storytelling dan juga digital ninja ni juga banyak melibatkan murid. Okey. Baik. Seterusnya kita akan beralih kepada borang yang saya maklumkan tadi. Okey. Jika tak salah saya sekarang ini pautan borang tinjauan tu telah pun berada di dalam grup selepas saya schedulekan tadi. Cuma saya harap cikgu jangan isi terlebih dahulu. Saya akan tunjukkan satu persatu apa soalan yang akan yang diminta dan bagaimana dan apa yang sepatutnya rakan-rakan jawab. Okey, kita pergi daripada awal. Bahagian ni saya rasa semua orang tahu berkaitan dengan ni. Cuba pilih saja nama sekolah anda. Okey. Kemudian kita masukkan nama dan juga inilah jawatan anda yang anda sandang. Kita buat yang umum saja. Dekat sini kita dapat lihat ada jawatan penyalaras bestari, ICT, admin derima atau mungkin anda pegang kedua-duanya atau hanya wakil saja hari ini. Jadi pilihlah mana yang bersesuaian supaya kami dapat maklumat yang tepat. Okey, kita lihat sekejap. Dekat sini dapatkan link group. Okey, link group tu tak ada link group Telegram cikgu. Cikgu tak ada dalam Telegram ke? Cikgu Syukri Ilmi. Seorang guru sandaran. Okey, Cikgu Lee nanti cikgu boleh berhubung dengan saya atau Cikgu Kamarul, berikan ID delima cikgu guru tersebut dan nama beliau untuk kami keluarkan daripada list sekolah cikgu. Maaf bertanya, laptop sewaan fasa 1 kena guna ID makmal juga ke? Jika dia dibekalkan ke sekolah cikgu, ya cikgu. Kalau cikgu tak terima makmal, ID makmal tersebut, tak payah guna. Tapi setahu saya, setiap sekolah yang dapat laptop sewaan, tak kira lah fasa 1 ke fasa 2 ke, dua-dua dapat. Bermakna cikgu kena aktifkan. Itu bahagian yang tanggungjawab yang cikgu kena lakukan. Jika cikgu rasa tidak perlu, itu saya tak tahu nak jawab macam mana lah. Saya cuma boleh berikan cadangan berdasarkan bimbingan. Okey. Tapi itulah yang kami difahamkan. Mana-mana sekolah yang terima laptop sewaan yang ada menerima ID makmal wajib diaktifkan pada peranti tersebut. Baik. Password tu pada hubung dengan Puan Kisah ni dah. Okey, password bagi ID makmal ni sebenarnya ada format dia. Cikgu juga boleh berhubung dengan saya selepas ini untuk dapatkan. Okey. Cikgu Muhammad Syukri, dia bukan dekat grup admin digital Melaka. Dia bawah pendidikan digital. Okey, pendidikan digital sekolah daerah Alor Gajah. Nanti kelakar saya akan sharekan link tersebut dalam Meet. Sebentar saja lagi. Okey. So, seterusnya setakat ni tak ada apa, gitu saja. Baik, kita teruskan pada borang ini. Seterusnya pada bahagian hebahan pengurusan berkaitan digital competency score. Bagi makluman cikgu, setiap tahun sejak daripada 2019 tak salah saya, kita ada jalankan ujian digital competency score yang gambar tapir hero tu. Kalau saya dapat buka kejap lagi kat sini. Okey, kita tengok sekejap kalau ada. Baik, ini adalah lamannya lah. Ini laman yang saya maksudkan tadi, DCS. Jadi setiap tahun kita akan ada murid yang terlibat lah dengan DCS ni. Okey, so untuk soalan ini, kalau kita lihat, dia dah hantar dah pun. Saya minta tadi jangan hantar, dia dah hantar juga, tak apa. Baik, pertama, adakah anda tahu berkenaan DCS? Okey, kalau tak tahu, tak apa, tak jadi masalah. Sudah
pilih je tidak. Dia tak ada betul atau salah sini. Kita nak kumpul maklumat ni demi dapatkan maklumat yang tepat daripada pihak sekolah, respon yang betul supaya kami boleh bagi bimbingan yang betul. Kalau cikgu isi main-main petang ni, main-mainlah bimbingan yang cikgu dapat. Itu yang saya nak tegaskan. Jadi cikgu ambil maklum apa yang cikgu perlu isi supaya kita boleh beri bimbingan yang betul lah. Baik, dekat sini berkenaan makluman ni biasanya kalau kita lihat pada soalan ketiga ni, kita berikan maklumat tu biasanya dalam mesyuarat. Jika cikgu ada maklumkan tentang DCS ni sebelum ini, contohnya bila cikgu jalankan, cikgu ada bincangkan dalam mesyuarat guru atau masa dialog prestasi sekolah cikgu, cikgu boleh klik ya lah. Kalau tak pernah, cikgu klik saja tidak, tak ada masalah lah. Baik. Tentang sasaran ni, cikgu kena berkolaborasi sikit dengan guru APDM, dapatkan makluman. Jika anda adalah guru APDM juga, Alhamdulillah, tahniah. Banyak jawatan kita pegang kat sekolah cikgu. Saya dulu pengalaman macam tu juga dekat sekolah 10 apa, kalau ada semua jawatan ICT tu semua empuk kat saya. Contoh macam tu lah kan. Saya pun faham keadaan cikgu, jangan risau. So kalau boleh berkolaborasi dengan guru admin APDM dan dapatkan maklumat jumlah murid untuk tahun 6 ataupun untuk sekolah menengah bagi tingkatan 3 dan tingkatan 5 bukan tingkatan 3 sampai tingkatan 4, tingkatan 3, 4, 5 hanya 2 tingkatan tu saja dan cikgu boleh masukkan jumlah hanya. Kalau contoh sekolah menengah, campurlah untuk tingkatan 3 dan tingkatan 5 tu berapa responden yang ada. Okey. Baik. Itu untuk bahagian DCS ni, mudah saja. Kemudian untuk status penyertaan ni, status pertandingan semasa seperti mana yang kami tunjukkan tadi di sini, jika cikgu dah masuk, dia boleh baca arahan kat situ kan. Boleh, kalau ada sekiranya sekolah ada atau telah menghantar penyertaan, pilih ya. Jika dalam proses pun pilih ya. Bagi pertandingan yang boleh disertai oleh sekolah menengah sahaja, PIC dari sekolah rendah sila pilih tidak. Jadi bagi pertandingan yang sedang berlangsung, sekiranya sekolah bercadang untuk menghantar penyertaan, pilih ya. Jadi contohnya yang akan dan sedang berlangsung, yang kita jadi tuan rumah ialah iOS App Edition dan Prototyping ni, kita tuan rumah. Dan untuk makluman cikgu, ada bengkel yang menyusul untuk pembangunan aplikasi Android ni. Kalau sebelum ini yang ada dekat site ialah online, ada juga bengkel secara bersemuka. InsyaAllah kalau ada maklumatnya kami akan maklumkan dan ia akan dijalankan insyaAllah di MMU. Jadi kalau cikgu berminat, cikgu boleh sertai bengkel ini untuk dapatkan lebih lagi latihan berkaitan dengan aplikasi Android lah. Okey. Baik, so isilah bahagian ni dengan sejujurnya. Mana-mana kalau cikgu ada tahu rakan-rakan yang merancang untuk masuk pertandingan ni, bolehlah terus saja masukkan maklumat tadi kat sini. Okey, seterusnya tentang kemahiran ni juga saya sangat perlukan ya, sebab kita tahu rakan-rakan ada kemahiran-kemahiran tertentu dan kita kalau boleh kita nak memperkasakan kekuatan yang kita ada di peringkat daerah, lebih-lebih lagi bagi guru-guru yang dah berkhidmat dah veteran dalam bidang ICT, yang pegang jawatan ni cukup lama. Jadi saya harap kalau ada maklumat, ini untuk diri cikgu sendiri. Kalau ada guru dalam sekolah cikgu yang ada kemahiran ni, cikgu tak perlulah isi bagi pihak dia, cikgu isi bagi pihak cikgu saja. Kalau andai kata cikgu ada kelebihan-kelebihan dinyatakan dekat sini ni, sangat-sangat dialur-alurkan untuk klik ya supaya kami boleh hubungi cikgu dan kita boleh bincangkan bimbingan-bimbingan seterusnya yang kita boleh kongsi dengan rakan-rakan dalam daerah kita. Seterusnya, untuk bimbingan yang diperlukan juga, saya harap cikgu, saya rasa kalau ramai yang lantikan baru kat sini, dah tentulah semua perkara ni anda nak tahu, kami pun sama. Okey, dan tanpa ilmu tu kita tak dapat nak buat sebarang pertambahan ataupun penambahbaikan dekat sekolah kita kan. Malah ada juga yang dah mahir pun nak juga menimba ilmu juga. Okey. So tak masalah. Cikgu perlukan bimbingan tersebut, cikgu pilih je ya. Jawab saja ya kat situ. Baik. Supaya kami boleh hantar maklumat ni kepada pihak SSTP dan kita boleh jalankan bengkel, sebab kami di peringkat USTP ni tidak ada sebarang bajet ataupun kewangan untuk kita buatkan bengkel dan hanya pihak SSTP saja yang mampu buat. Jadi memandangkan kita ada peluang untuk berkomunikasi hari ini, cikgu gunakanlah sebaiknya apabila cikgu isi borang ni nanti,
Okey, cikgu maklumkan, kalau betul cikgu perlukan tentang bimbingan tentang DST misalnya, cikgu pilih ya. Kalau bidang kreatif, pilih ya. Jadi bila ramai kelompok tu, kita boleh minta pada SSTP untuk jalankan bengkel di bawah anjuran kita. Baik. Kemudian kemahiran ni juga adalah berkaitan dengan pelantar pembelajaran. Saya tahu dekat sini ramai yang pernah ambil GCE level 1 tapi mungkin dah expired. Ada yang mungkin dah ambil semula. Saya sendiri pun merupakan seorang Google Certified Trainer. Saya punya sijil level 1 dan level 2 pun dah expired lama dah. Tapi disebabkan saya pegang title trainer, jadi kita tak perlu nak renew. Bagi rakan-rakan yang berminat ataupun mungkin dalam proses nak upgrade balik level 1, level 2 sebab sekarang soalan dah lain. Dia punya format pun dah lain. Jadi kalau berminat, bolehlah pilih, nyatakan dekat sini tahap kemahiran anda lah. Maknanya kalau anda berkemahiran pernah melalui, jadi bolehlah klik ya, sebab ada pengalaman tu. Begitu juga tentang pengurusan admin konsol dan yang lain-lain lah. Kalau tak berminat tentang Google tu, pilih tidak je lah. Sama lah kat sini berkenaan dengan Microsoft ni ada dua perkara. Macam sekolah-sekolah yang memang ada di bawah Microsoft School, memang wajiblah pilih bahagian tu supaya pilih ya kan, ada kemahiran. Jadi kita boleh buat perkongsian tu pada sekolah-sekolah lain pula. Begitu juga untuk Apple Teacher, Chromebook, iPad, iOS, Android dan seterusnya. Okey, untuk dua yang bawah ni kami sedang mengumpulkan data ini untuk kami cari siapa yang berkemahiran dalam bidang networking dan juga laptop dan desktop ni. Sebabnya ada bidang atau ada perkara-perkara yang tadi melibatkan teknikal. Okey, kalau rakan-rakan ada kemahiran teknikal ni, bolehlah, senang kita nak bagi nasihat pada orang lain. Kalau perlu kita buat bengkel, rakan-rakan juga boleh buat perkongsian semasa bengkel tersebut. Baik. Seterusnya, bimbingan yang diperlukan ni seperti yang tadi juga, cikgu berikanlah maklumat yang mana yang cikgu rasa cikgu perlukan bimbingan. Okey, dekat sini kita pilih untuk pengurusan ID Delima, laman web sekolah, penggunaan ID Delima guru, penggunaan ID Delima murid, sebab ada juga yang masih sangsi nak guna ID sendiri, nak buat Google Classroom, tak tahu macam mana nak guna Drive, tak tahu macam mana nak uruskan fail panitia dalam Drive, tak tahu macam mana nak share. Itu yang paling banyak lah. Okey. Kemudian pengurusan pengumuman dan ikon dashboard Delima ni sepatutnya kita dah mahir, tapi yalah, kadang-kadang benda tu kita tak pernah guna pun, ada masanya kita tak buka pun. Jadi bila dah lama-lama tu kita lupa macam nak buat announcement, macam mana kita nak share kat dalam sekolah, macam mana kita nak buatkan supaya maklumat tadi dapat dilihat oleh pelajar-pelajar kita. Sebab kadang-kadang ada perkara yang kita sertai, contohnya macam pertandingan-pertandingan yang tidak ada di dalam list KPM yang kita perlukan, kita nak sebarkan. Jadi salah satu platformnya kita boleh gunakan dashboard Delima kita ni lah. Okay. Dan kalau pilihan sekolah, dia ada satu gambar ikon sekolah dekat sini, dan pilihan dekat sini boleh dibuat pengumuman, dibuat dalam bentuk ikon, dibuat dalam bentuk pengumuman di sebelah tepi atau macam saya ni sebelah kanan lah. Tapi kalau guru dan murid di sekolah, dia akan muncul di sebelah kiri bawah ni. Baik. Okey, seterusnya berkaitan dengan robotik. Robotik ni kalau cikgu ada kemahiran berkaitan dengan robotik, silalah klik ya, sebab kita dalam proses di mana kita sedang menggalakkan pinjaman. Pinjaman saya tunjukkan set dia dulu, saya buka sekejap. Kita sedang menggalakkan pinjaman Microbotik dan juga Reka Educate. Ni salah satu Microbotik. Microbotik ni adalah line tracer robot di mana kita boleh gunakan dia untuk pertandingan-pertandingan line tracer lah. Okey. Dan yang terbaru ni yang keluar ialah satu lagi besi, dia gunakan angkup di sebelah atasnya dan kita boleh kod pula angkup tu untuk membawa barang di atas line tadilah. Itu pertandingan yang terkini yang sedang berjalan. Tak salah saya ada bengkel yang sedang dan akan dijalankan tak lama lagi. Okey. Okey, sekejap saya rujuk pada soalan sekejap. Baik. Telegram. Soalan dekat Telegram, admin Delima atau PGB? Baik. Kejap lagi saya akan maklumkan. Belum sampai part tu lagi. Baik
Okey, bagi rakan-rakan yang berkaitan dengan robotik tadi tu, di PKG Masjid Tanah sekarang kita ada 200 set. Tempoh hari kita dah jalankan beberapa bengkel, satu di peringkat kebangsaan negeri, tiga tak salah saya, 3 ke 4 dekat peringkat daerah kita. 2 melibatkan PPKI, 2 lagi melibatkan guru di sekolah biasa di bawah tajuk RBT. Jadi rakan-rakan boleh rujuk lah pada mereka, jika tahu siapa yang terlibat tu boleh rujuk pada mereka. Tapi kat sini untuk maklumat ni, okey, saya cukup galakkan untuk cikgu maklumkan tentang perkara ni secara teruslah. Kalau cikgu ada kemahiran-kemahiran ni supaya kita boleh gunakan maklumat ni untuk kita bina tim yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemahiran dan keperluan kita, supaya kita boleh naikkan lagi penggunaan ataupun pemerkasaan pendidikan ni berkaitan dengan robotik ni kepada semua murid di daerah Hulu Gajah. Baik, begitu juga tentang bimbingan, sama juga jika cikgu tiada makluman tentang perkara ni, kalau kita rasa mungkin ramai antara cikgu yang tak ada kemahiran ni, jadi kita boleh rancang pula untuk buat bengkel seterusnya untuk melibatkan guru ICT dan guru admin delima sahaja. Baik, dan akhir sekali ialah pengesahan dan persetujuan ni. Bahagian ni kami buat supaya jika ada apa-apa maklumat dekat sini ni memang kami akan gunakan untuk buat perancangan. Jadi kami harap cikgu bersetujulah dengan apabila cikgu mengisi maklumat yang dikumpul itu, kami boleh gunakan untuk dapatkan lebih lanjut lagi lah, info lebih lanjut lagi. Kemudian kita boleh buat perbincangan dengan SSTP, kita akan bentangkan kepada mereka tentang maklumat ni, tentang keperluan yang ada kat daerah kita, dan daripada situ kita boleh bina setidak-tidaknya untuk tahun ni bimbingan tentang perkara-perkara yang kita dapat lihat di sinilah. Ya, saya faham ada juga program-program lain, contohnya bawah robotik Sasbadi lah, ada coding bawah Rero, ada macam-macam lah aktiviti yang di luar daripada skop yang ini. Tapi kita perlu mula di suatu tempat ini. Untuk memulakan sesuatu, kita perlu daripada asas ni. Jadi kita ambil khusus daripada laman yang disediakan oleh KPM ni, kita mulakan sebagai asas. InsyaAllah kalau akan datang contoh macam video kreatif. Sekarang ni video kreatif boleh guna apa-apa platform. Contohnya akan datang kita boleh perkembangkan pula, kalau cikgu semua dah mahir, kita mungkin boleh pergi pada bahagian software pula. Berkaitan dengan Filmora contohnya, berkaitan dengan Canva dan seterusnya. Dan apa saja yang ada berkaitan dengan video kreatif ni, kita boleh jalankan. Baik, kembali pada soalan tadi. Soalan di mana adakah admin delima atau guru ICT yang isi. Di borang ini cikgu, kita galakkan kedua-duanya isi. Kalau cikgu adalah orang yang sama, maka curang je lah. Kalau cikgu adalah orang yang berbeza, adminnya orang lain, GPB, GPICT-nya orang lain, jadi cikgu isilah seorang satu, tak perlu isi banyak kali, isi sekali cukup, okey. Tapi orang-orangnya ikut PIC yang ada. Kalau dua lah sekolah tu, kalau tiga lah, ikutlah pada berapa jumlah PIC-nya. Terima kasih pada 3 yang dah respon. Satu yang paling awal tadi dia hantar, saya tak nak buka dulu. Nanti kan kata lain pula kan. Jadi yang ini saya bagian ni saya tidak akan tunjukkan dulu. Dah ada 4 dah respon setakat ni, alhamdulillah. Cuma saya bukalah ruangan ini sekiranya rakan-rakan ada sebarang pertanyaan sebelum saya sharekan link untuk maklum balas dan juga SPL KPM pada petang ini. Okey, bagi sekolah ID Makmal, bagi ID Makmal. Baik, ID Makmal ni fungsi dia sangat-sangat senang. Dia adalah punca untuk murid tadi log masuk ke dalam laptop. Kalau pengguna untuk fasa 2, dia memang suggest untuk buat satu penambahan kepada user lah. Mana bila masuk tu dia menggunakan ID Makmal tersebut. Okey. Baru dia orang boleh masuk ke dalam laptop, dan secara tak langsung apabila kita sambungkan akaun tu, sebab dia akaun Google, jadi dia automatic detect pada browser dan terus jadi profile. So setiap kali murid tu browse menggunakan browser profile
Google daripada yang makmal punya, dia akan detect sebagai satu penggunaan. Tapi itu yang saya faham lah. Tapi pihak KPM kalau untuk makluman semua, untuk laptop sewaan semuanya telah ada melalui akaun tersebut dia dapat track penggunaan juga walaupun tak buka ID tersebut. Yang penting dia log masuk menggunakan ID tu. Jadi dia boleh tahulah penggunaan tu di mana, bagaimana dan siapa yang menggunakan. Okey. Itu untuk soalan Puan Nur Nadia tadi Okey, ada soalan lain? Kalau cikgu nak bertanya, nak buka mic pun boleh. Tak masalah. Ada soalan lagi? Tak ada? Baik, sekali lagi saya tegaskan berkenaan dengan ID delima ni, kesemua ID yang dibekalkan ke sekolah adalah wajib untuk cikgu aktifkan, sama ada cikgu sendiri aktifkan atau cikgu bagi pada mereka yang bertanggungjawab dengan ID tersebut. Kalau murid-murid lah, kalau guru-guru lah. Ini buat masa ni kita tidak dapat memantau maklumat yang berada di sekolah pula untuk ID sekolah. Yang itu kami tak dapat nak keluarkan, kami minta maaf. Hanya pihak sekolah saja yang saya dimaklumkan dapat lihat ID, berapa banyak ID sekolah yang belum lagi terguna. Tapi untuk ID temporary guru, saya harap adalah perubahan. Ada perubahan, cikgu update lah. Update dan aktifkan. Jika ID, contohnya untuk ID murid, sekiranya cikgu belum lagi buat sebarang libat urus bersama dengan murid, mohon kerjasama untuk lakukan dengan segera. Okey, seperti mana yang kami dapat tunjukkan kat sini. Okey. Sekejap Puan Azizah sekejap saya akan bagi laluan sekejap. Okey. Contohnya kat sini kalau kita lihat penggunaan pada bulan 6 tempoh hari terlihat hampir 7,000 lebih login. Ini murid saja. Okey, ni adalah sekolah-sekolah yang telah menjalankan lah. Maksudnya pada masa tu mungkin cikgu sedang menjalankan libat urus. Tapi kita lihat pada bulan-bulan lain, contohnya bulan 5, yang jumlah yang log masuk cuma 2,000 saja. Jadi perbezaan 5,000 lebih itu memang ada besar lah. Maksudnya kita tidak membudayakan itu di sekolah, kita dah login. Itu sebab saya kata fokusnya tak lama lagi akan beralih. Bukan kepada login semata tapi kepada pembudayaan. Okey, tadi Cikgu Norzizah tadi yang kat tangan tadi, ada soalan? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya nak tanya berkaitan dengan ID delima makmal. Ya. Untuk laptop fasa 1 tu, kita nak login kan dia di bahagian mana? Bahagian Google ke apa? Sebab untuk fasa 1 sebelum ni tak ada. Kalau cikgu tak boleh buat user, kalau cikgu tak boleh buat user, cikgu jadikan dia profile saja dalam Chrome. Tak perlu pening-pening tu. Benda tu dia ID Google, ID delima kita ni email. Jadi dia boleh sebagai profile dekat Chrome. Kalau cikgu tak buat kat laptop pun, cikgu buat kat laptop cikgu seorang pun boleh. Tak masalah. Janji dia masuk je lah, janji guna. Ya cikgu, sangat-sangat senang ya ID delima ni. Buat masa ni walaupun kita sedang dalam proses kita nak menjalankan supaya dia digunakan sepenuhnya, tapi cikgu janganlah letakkan macam KPI pula, ni benda ni gini. Tak, kami maklumkan ni supaya cikgu tidak perlu menjawab benda lain yang akan datang. Kalau orang datang tengok benda tu kenapa tak aktif lah sekian, dia orang boleh tengok juga, dia boleh tengok di peringkat sana. Kalau kami pun boleh buka maklumat tu, orang lain pun boleh buka. Okey, lagilah kalau di peringkat atas kan. Bila cikgu tak aktifkan, bermakna secara logik ni nanti orang akan cakap sebab dia cuma dapat nampak dalam maklumat daripada penggunaan ID. Jadi disebabkan ID ni ID yang merupakan alamat email, jadi perkara paling mudah cikgu boleh buat ialah aktifkan melalui Chrome Profile. Bagi yang laptop fasa 2, memang dia dah diberikan arahan khusus tempoh hari dalam Meet semasa sebelum penyerahan untuk aktifkan di laptop masing-masing. Jadi untuk fasa 1, disebabkan anda dah ada pengaktifan menggunakan ID password yang khusus yang dia orang bagi sebelum tu, tapi tetap juga dapat ID delima.
Cadangan saya jadikan profil je dalam komputer tu. Jadi senang. Cikgu tak perlu pening-pening supaya tidak timbul sebarang persoalan, benda tu tidak digunakan. Sekarang isu sekarang ni ialah yang pertama dia orang nak tackle ialah bab login. Sebab kenapa cikgu bab login ni dia orang tackle dulu? Sebab login ni melibatkan keaktifan akaun. Bila akaun tu tidak aktif, mereka perlu suspend, tutup. Ya. Mereka perlu suspend dan tutup sebab ia melibatkan provisioning, melibatkan duit, melibatkan license. Kalau akaun tadi tidak digunakan langsung, tidak dibuka, license tu boleh dipindahkan kepada akaun yang baru. Kalau cikgu tu tanya-tanya kenapa ada cikgu baru masuk tapi dia tak dapat ID diterima dia. Salah satu sebabnya kerana kita melanggar provisioning ni. Kita tak aktifkan ID. Jadi ID yang sedia ada tadi tu menggunakan lesen yang sepatutnya kita bagi pada murid baru ataupun guru baru. Jadi kalau boleh aktifkanlah semua sekali. Jadi sekolah secara tak langsung menunjukkan dah pun berfungsi. Dan satu lagi dia mengelakkan daripada akaun tadi kena suspend. Biasanya bila akaun guru kena suspend ni cikgu, kita nak minta pada pihak BSTP untuk aktifkan. PIC mereka hanya 3 orang saja di atas sana. PIC ni tak ramai. Okay, bila kita hantar email tu dia orang akan uruskan dalam tempoh 24 jam ke 48 jam. Jadi saya harap sangat-sangat kalau boleh jangan sampai akaun cikgu kena suspend sebab kalau kebolehan untuk unlock tu ataupun aktifkan semula tu ada pada pihak kami tak jadi masalah. Ada suspend je kita akan aktifkan balik. Sebab kita tahu macam saya kata tadi dia berkaitan dengan license. Bila berkaitan dengan license ni melibatkan provisioning, melibatkan duit. Dan duit tu bukan daripada tempat lain, datangnya daripada duit poket kita juga yang kita bayar cukai setiap tahun. Jadi kalau untuk bahagian ni kalau boleh kita settlekan juga. Baik, untuk SM Science Alor Gajah belum lagi ada email untuk sekolah dan juga dashboard sekolah. Status sekarang ni masih lagi sedang dibina. Kenapa? Antara sebabnya itulah tadi yang kami dapat makluman dari pihak BSTP sebab dia sedang buat provisioning semula. Malah hari ni pun kalau saya buka balik untuk dashboard delima yang sedia ada ni, saya nak tengok sekejap. Okey, kalau ikutkan pada maklumat yang sekarang cikgu-cikgu boleh semak dashboard sekolah masing-masing dah kembali normal. Dia dah keluarkan maklumat untuk sekolah cikgu lah. Kalau sebelum ni dia keluar 000 je. Saya baru saja lepas semak ni untuk salah satu admin delima yang ada, setakat ni alhamdulillah dah boleh lihat semula. Dan cikgu boleh buat comparison pada dashboard cikgu dan juga dashboard yang kami sediakan. Okay. Dashboard ini satu perkara yang saya perlu sampaikan, untuk dashboard sekolah ini dia hanya akan update setiap hari Selasa. Contohnya cikgu buat login. Saya punca kami buat dashboard ni adalah kerana ada pertanyaan, cikgu saya dah buat perubahan, cikgu kawan saya tu dah log masuk tapi kenapa tak keluar dekat dashboard saya. Okey. Jadi jawapannya ialah data tu dia buat pada setiap hari Selasa sahaja. Maknanya kalau cikgu buat perubahan hari ni, cikgu hanya akan nampak perubahan tu pada hari Selasa atau Rabu minggu depan. Jadi untuk membantu kami cuba buat dashboard kami sendiri walaupun tak seberapa canggih seperti mana mereka lakukan, kita buat supaya cikgu boleh semak pada dashboard kami. So cikgu kalau cikgu ada buat sebarang perubahan seperti mana tadi saya maklumkan, ada berpindah keluar, ada yang bersara, ada yang meninggal dunia, ada yang baru masuk dapat lantikan. Contohnya hari ni sekolah Melekit dapat guru besar. Jadi bila maklumkan pada kami akan terus buat perubahan tersebut dan cikgu boleh lihat perubahan tu pada dashboard tersebut. Okay. Jadi maklumat tu akan jadi maklumat yang tepatlah sebab hanya kita saja yang dapat lihat maklumat tersebut. Okay. Akan datang sekiranya sekolah cikgu perlu, memandangkan tapak ni kita dah ada, kalau cikgu perlukan bimbingan untuk bina benda ni untuk sekolah cikgu saja pun boleh. InsyaAllah kita akan buat bengkel tersebut, kita boleh buat bimbingan tersebut di sekolah cikgu, kita boleh binakan dashboard ni khusus untuk sekolah cikgu saja. Jadi cikgu saya akan ajarkan cara bagaimana cikgu boleh semak khas untuk sekolah cikgu saja. Okey? Baik. Terima kasih pada yang bertanya. Ada lagi tak soalan?
Kat ni saya semak dulu status borang baru ada 18. Kalau boleh selepas ini rakan-rakan cuba isi ya. Cuba isi borang tersebut. Kalau perlukan masa, kami buka borang ini sehingga pagi Isnin minggu depan. Okey, saya akan pasang timer. Jadi selepas pagi Isnin pada 10 hari bulan, jam 10 pagi dia akan tertutup secara automatik dan tidak ada respon yang boleh diterima. Okey, so jika tiada apa-apa soalan, saya akan pacarkan dahulu link maklum balas untuk PPD. Untuk link maklum balas ni tuan-tuan dan puan-puan boleh isi sebaiknya di dalam apa yang telah berlaku pada petang ini. Boleh berikan komen-komen yang murni. Kalau ada perkara-perkara yang saya tidak ataupun penyampaian saya tidak baik, boleh maklumkan di situ. InsyaAllah kita rahsiakan sebarang maklumat cikgu. Jangan risau. Ya, untuk Puan Aziza, untuk DCS tu adalah untuk tahun ni. Kita nak tahu untuk tahun ni cikgu dah buat hebahan belum? Kalau belum tulis tidak je. Tapi kalau yang penting ialah jumlah peserta yang terlibat tu nanti. Berapa ramai murid tingkatan 3 dan tingkatan 5 untuk SMK Lubuk Cina lah. Okey, kalau sekolah rendah berapa ramai murid tahun 6? Itu yang kita perlu tahu maklumatnya. Sebab kita nak tengok target untuk tahun depan tu, kita nak tengok projection dia macam mana. Okey. Jenis perkhidmatan tu bengkel tak libat. Okey. Untuk link maklum balas, untuk link maklum balas kita, sekejap saya akan bagikan satu link khusus. Tadi tu QR code. Sekarang saya kongsikan sekali dengan link SPL KPM. Tapi sebelum itu, saya nak maklumkan yang borang tu je. Kejap saya cuba buka sekejap borang tu. Untuk borang maklum balas tu, cikgu tolong pilih jenis perkhidmatan ni. Tadi ialah? Nombor 2 tadi apa? Bengkel taklimat. Bengkel taklimat khusus cikgu ni bahagian 2 ni pilih bengkel taklimat khusus. Kemudian untuk nama perkhidmatan tu ialah bimbingan kelompok pemerkasaan pendidikan digital, yang hujung yang bawah sekali. Okey. So pastikan pilih jenis perkhidmatan bengkel taklimat khusus dan bahagian ni bimbingan kelompok. Kemudian soalan sektor ni ramai yang tak tahu. USTP PPD Alor Gajah duduknya di bawah sektor pembelajaran ni cikgu Sektor pembelajaran yang ini. Sektor pembelajaran PPD AG. Tolong jangan pilih yang lain Kalau tak tahu, sekarang ni kami bertugas di bawah sektor pembelajaran, sebab itulah kita buat penegasan berkenaan dengan bimbingan ini. Kami tak datang pantau sekolah, jangan risau. Kita tak letakkan KPI pada cikgu, jangan risau. Kita hanya bimbing supaya cikgu boleh selesaikan apa yang boleh cikgu selesaikan. Kemudian kalau ada perkara-perkara lain, contohnya macam perkara-perkara yang cikgu perlu, contohnya macam tadi kami binakan dashboard ini untuk cikgu selesaikan masalah berkaitan dengan pelaporan, untuk cikgu buat semakan dengan cepat. Kami binakan borang ini untuk cikgu dapat berikan maklum balas yang kami perlukan untuk kami rancang pembimbingan. Okey. So itu tugas kami di PPD. Baik. Jadi borang maklum balas ni saya ulang balik. Pastikan cikgu isi pada jenis perkhidmatan ni bengkel taklimat khusus, bimbingan kelompok, pemerkasaan pendidikan digital, dan kemudian pilih sektor pembelajaran Okey. Okey, sekali lagi tadi jenis perkhidmatan, bengkel taklimat khusus, kelompok pemerkasaan digital dan sektor pembelajaran. So saya sharekan link tersebut di dalam grup kita. Dan apabila saya share ni bermakna tamatlah sesi kita pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada semua rakan-rakan yang bersama dalam sesi pada petang ni. Semoga dipermudahkan semua urusan rakan-rakan. Cuma sebelum kita habis, saya minta bantuan semua untuk buka kamera bagi siapa-siapa yang boleh buka kamera untuk saya ambil screenshot. Okey, bukti perbincangan kita pada petang ini. Okey. Sekejap okey, kita bagi ruang dulu. Mana-mana yang belum buka tu boleh buka dulu. Ijaz-ijaz, ada yang perlu make up boleh make up. Tapi tak nampak, gambar dia kecil je. Okey.
Saya pun nak tukar juga sebab saya punya paparan ni daripada ni. Sekejap saya tukar ya. Asyik nampak nama saya pusing-pusing dari tadi tu kan. Okay. Masuk tak gambar? Dia jadi blank pula. Tak keluar gambar kan. Okay. Dia tak nak tunjuk muka. Dah. Kita pakai ni je lah. Okay. Standby Okay, sedia yang pertama. Pandang kamera, senyum. 1, 2, 3. Okay, itu 1. Kejap Okay, yang pertama. Okay, yang kedua pula. Standby. Masih lagi formal lagi. Senyum. 1, 2. Okay, yang ketiga itu. Last freestyle. Buatlah jangan gaya pun. Okay. Cantik lah. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Okay, kita jumpa lagi pada sesi bimbingan akan datang. Jangan lupa claim SPL KPM. Sektor pembelajaran cikgu. Link kehadiran juga ada di dalam grup Telegram. So saya offkan dulu recording.